Antara sedar atau tidak, ramai pengguna masih tidak menggunakan sistem perbankan Islam. Berdasarkan rekod pencapaian yang baik sebagai peneraju global dalam kewangan Islam, Malaysia mempunyai landasan yang kukuh untuk terus berinovasi. Penyedia perkhidmatan kewangan kepada sektor pertanian, Agrobank secara rasmi menjadi institusi perbankan Islam sepenuhnya. Menteri Pertanian dan Industri Malaysia meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFDI 2021 untuk tahun kedua berturut-turut. Saya, Muhammad Syazani bin Abu Bakar, pemegang nombor matrik 215579 akan memulai sesi pembentangan ini. Sejarah penubuhan sistem perbankan Islam bermula selepas Midgam Local Saving Bank ditubuhkan di Mesir pada tahun 1963. Walau bagaimanapun, ia tidak menggunakan istilah syariah secara rasminya. Bank ini telah mengikut model German Saving Bank dan telah diubah suai mengikut landasan berkonsepkan Islam. Objektif penubuhan bank Islam bertentangan dengan objektif penubuhan konvensional kerana objektif penubuhan bank Islam bersandarkan dua faktor, iaitu tuntutan agama dan faktor keuntungan. Sistem perbankan yang dilaksanakan di Malaysia mengamalkan dua sistem perbankan, iaitu sistem perbankan Islam yang dijalankan secara serentak dengan sistem perbankan konvensional. Kedua-dua sistem perbankan ini dilaksanakan secara meluas di Malaysia dan mempunyai perbezaan antara satu sama yang lain. Saya, Nur Ifan Nazihah binti Bahari bernombor matrik 216361 akan meneruskan pembentangan ini dengan definisi konsep. Perbankan konvensional merupakan sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip komersial iaitu keuntungan dan kecekapan. Antara ciri perbankan konvensional termasuklah memberi faedah atas simpanan, mengenakan faedah atas peminjam, membuat pelaburan, mengutamakan keuntungan dan menjalankan tanggungjawab sosial. Pematuhan syariah tidak dipraktikkan dalam perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional, pengguna ialah penghutang manakala pihak bank ialah pemiutang. Seterusnya, beralih pula kepada perbankan Islam. Syariah dapat ditafsirkan sebagai prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil daripada sumber-sumber utama ajaran Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis, ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Maka perbankan Islam dapat didefinisikan sebagai sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mencakupi pedoman etika dan moral serta larangan terhadap riba iaitu bunga, gharar, spekulasi berlebihan, maisir, transaksi yang tidak jelas dan pelaburan dalam sektor tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam. Sistem ini berteraskan keuntungan berdasarkan konsep mudarabah dengan pengguna dianggap sebagai rakan kongsi bagi pihak bank. Kesimpulannya, terdapat kelebihan dan kekurangan bagi kedua-dua jenis perbankan dari segi konsep. Kedua-duanya melaksanakan konteks yang hampir sama, cuma mempunyai ideologi yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Rusdi bin Juanuddin Hud, bernombor matrik 215889. Sekarang saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Tugasan kami ini memerlukan 3 objektif utama yang perlu dicapai. Yang pertama, mengkaji idea dan falsafah berkaitan tentang sistem perbankan Islam di Malaysia berdasarkan perspektif falsafah dan agama. Yang kedua, menganalisis tahap kesedaran masyarakat terhadap sistem perbankan Islam di Malaysia. Yang terakhir sekali ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem perbankan Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Atirah binti Hazir bernama matrik 216232. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan latar belakang masalah kajian.
Menurut akhbar Sinar Harian bertarikh 3 April tahun 2020, sistem kewangan Islam telah berkembang pada kadar yang lebih pantas berbanding dengan sistem kewangan konvensional. Sejajar dengan industri kewangan Islam yang matang di Malaysia, Bank Negara Malaysia terus menumpukan usaha mengukuhkan nilai asas kewangan Islam bertujuan untuk merealisasikan sepenuhnya manfaat prinsip syariah yang mendasari perkhidmatan kewangan patuh syariah. Laporan tahunan 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia BNM menyatakan bahawa pembiayaan oleh institusi kewangan Islam mencakupi 39.2% daripada jumlah pembiayaan keseluruhan sektor perbankan pada akhir tahun 2019. Industri perbankan Islam juga meneroka penggunaan instrumen kewangan sosial seperti wakaf, derma dan pemberian zakat bagi menyediakan perkhidmatan kewangan kepada golongan yang lebih memerlukan. Saya Muhammad Izzuddin bin Suhaino Balkiah dengan nombor matriks 215868 akan menyambung pembentangan ini dengan menghuraikan hasil analisis dapatan bagi objektif pertama. Objektif pertama bagi kajian ini adalah mengkaji idea dan falsafah berkaitan dengan sistem perbankan Islam berdasarkan perspektif falsafah dan agama. Dalam kajian ini, kami telah mengkaji idea dan falsafah daripada dua orang tokoh barat iaitu Milton Friedman dan John Maynard Keynes serta dua orang tokoh Islam iaitu Ibn Qayyim dan Al-Ghazali. Menurut Milton Friedman, ahli ekonomi berbangsa Amerika, beliau menyokong industri perbankan konvensional yang kompetitif dengan peraturan yang lebih longgar. Selain itu, beliau menekankan peranan kuasa pasaran dalam menentukan kadar faedah, kepentingan dasar monetary yang stabil serta peranan bank pusat dalam mengekalkan bekalan wang yang stabil. Di samping itu, beliau mempercayai bahawa dasar monetary yang stabil dan boleh diramal adalah penting untuk mengelakkan inflasi dan mengekalkan sistem keuangan yang kukuh. Seterusnya, idea yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi berbangsa British, berpendapat bahawa kadar faedah memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tahap pelaburan dalam sesebuah ekonomi. Selain itu, beliau juga telah memperkenalkan teori keutamaan kecairan dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Menurut teori ini, kadar faedah mencerminkan permintaan wang berbanding penawarannya. Di samping itu, Keynes juga percaya bahawa menurunkan kadar faedah boleh menggalakkan peminjaman dan pelaburan, manakala menaikkan kadar faedah boleh membantu mengawal inflasi dan aktiviti spekulatif. Menurut Ibn Qayyim pula, seorang tokoh ilmuwan Islam, beliau berpendapat bahawa sesuatu urus niaga keuangan itu hendaklah bebas daripada perkara-perkara yang melanggar hukum syariah Islam. Selain itu, beliau juga berpendapat bahawa amalan riba amat bertentangan dengan amalan zakat dan sedekah. Beliau juga turut melarang amalan semua jenis riba kerana boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat dan menghilangkan perasaan ihsan dan semangat tolong-menolong. Menurut Al-Ghazali, sesuatu urus niaga kewangan hendaklah bebas daripada riba. Menurutnya, aktiviti riba adalah haram. Al-Ghazali mengatakan bahawa riba dalam urus niaga kewangan akan mengubah fungsi utama wang sebagai alat tukar dan sebagai unit ukuran nilai. Menurutnya lagi, aktiviti riba dalam urus niaga keuangan mungkin terjadi dalam bentuk tersembunyi. Sekiranya sesuatu transaksi itu diurus niagakan dengan aktiviti riba, maka transaksi tersebut adalah haram. Kesimpulannya, jelaslah bahawa tokoh-tokoh barat dan tokoh-tokoh Islam mengemukakan idea dan falsafah mengikut perspektif yang berbeza antara satu sama lain berkaitan dengan sistem perbankan yang seharusnya dijalankan di sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zafri bin Azmi, pemegang kad matrik 215933. Ayuh kita bergerak ke objektif yang kedua, iaitu tahap kesedaran masyarakat terhadap perbankan Islam di Malaysia. Hasil dapatan mendapati bahawa seramai 43 orang responden bersamaan 64.2% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam lebih selamat digunakan kerana mematuhi prinsip syariah. Seramai 17 orang responden bersamaan 25.4% bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam lebih selamat digunakan kerana mematuhi prinsip syariah. Terdapat 6 orang responden bersamaan 9% tidak pasti dan hanya seorang responden bersamaan 1.5% tidak bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam lebih selamat digunakan kerana
mematuhi prinsip syariah. Berdasarkan kajian ini, dapat kita lihat bahawa masyarakat lebih mengutamakan prinsip syariah dalam perbankan kerana mereka sedar bahawa kepatuhan kepada syariah sangat penting dan wajib kepada mereka. Hasil dapatan mendapati bahawa seramai 40 responden bersamaan 59.7% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam dapat melindungi hak pengguna. Seramai 20 orang responden bersamaan 29.9% bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam dapat melindungi hak pengguna. Terdapat 5 orang responden bersamaan 7.5% tidak pasti dan hanya 2 orang responden bersamaan 3.0% tidak bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam dapat melindungi hak pengguna. Manakala tiada responden yang memilih sangat tidak setuju bahawa sistem perbankan Islam dapat melindungi hak pengguna. Baik, kita dapat lihat bahawa masyarakat sedar bahawa sistem perbankan Islam amat mementingkan tentang perlindungan hak terhadap pengguna. Hasil dapatan yang terakhir mendapati bahawa seramai 42 orang responden bersamaan 62.7% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam lebih telus dan adil. Seramai 18 orang responden bersamaan 26.9% bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam lebih telus dan adil. Terdapat 5 orang responden bersamaan 7.5% tidak pasti dan hanya 2 orang responden bersamaan 3.0% tidak bersetuju, manakala tiada responden yang memilih sangat tidak setuju bahawa sistem perbankan Islam menawarkan perkhidmatan yang telus dan adil. Dapat kita simpulkan bahawa sistem perbankan Islam dijalankan secara telus dan adil tanpa ada berlakunya unsur fraud atau penipuan di dalamnya. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Syamsul Nizam bernombor metrik 216425. Saya teruskan pembentangan ini dengan hasil soal selidik objektif ketiga iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem perbankan Islam di Malaysia. Seramai 52 orang responden bersamaan dengan 77.6% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam lebih selamat dan bebas daripada unsur-unsur yang meragukan seperti gharar, riba, zalim dan perjudian. Selain itu, seramai 12 orang responden bersamaan dengan 17.9% bersetuju dengan penyataan ini. Terdapat 2 orang responden bersamaan dengan 3% tidak pasti sama ada sistem perbankan Islam ini lebih selamat dan bebas daripada unsur-unsur yang meragukan. Manakala terdapat seorang responden bersamaan dengan 1.5% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Seramai 32 orang responden bersamaan dengan 47.8% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam menawarkan khidmat nasihat kewangan yang jelas dan telus. Seramai 24 orang responden atau 35.8% bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana sememangnya sistem perbankan Islam menawarkan sistem perkhidmatan talian kepada pengguna bagi mendapatkan bantuan khidmat nasihat. Namun begitu, terdapat 7 orang responden atau 10.4% tidak pasti sama ada sistem perbankan Islam menawarkan khidmat nasihat kewangan yang lebih telus dan jelas atau sebaliknya. Tambahan lagi, terdapat 3 orang responden bersamaan dengan 4.5% tidak bersetuju, manakala seorang responden sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini mungkin disebabkan mereka tidak pernah mendapatkan apa-apa bantuan dan khidmat nasihat kewangan daripada mana-mana bank yang menawarkan sistem perbankan Islam. Hasil dapatan mendapati bahawa 41 orang responden atau 61.2% sangat bersetuju bahawa tuntutan agama menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem perbankan Islam. Selain itu, seramai 19 orang responden atau 28.4% bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana sememangnya sistem perbankan Islam dilaksanakan berlandaskan syariah Islam. Namun begitu, terdapat 3 orang
orang responden atau 4.5% tidak pasti sama ada peranan tuntutan agama mempengaruhi mereka untuk memilih sistem perbankan Islam atau sebaliknya, manakala terdapat 4 orang responden bersamaan dengan 6% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar mereka memilih sistem perbankan Islam atas dasar prinsip-prinsipnya telus, tulus dan boleh dipercayai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ikmal Daniel, nombor matrik saya 224010. Kesimpulannya, terdapat pelbagai idea dan falsafah yang diutarakan mengenai sistem perbankan Islam berdasarkan pandangan tokoh dan perspektif agama. Pecahan tokoh seperti Milton Friedman, John Maynard Keynes, Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali memberi sudut pandangan yang lebih jelas dan mudah ditafsir oleh masyarakat mengenai sistem perbankan Islam. Sistem perbankan Islam telah mula mendapat perhatian dan digunakan secara meluas di Malaysia. Faktor utama yang mempengaruhi penggunaan sistem perbankan Islam di Malaysia berdasarkan maklum balas soal selidik yang diterima ialah sistem ini selamat dan bebas daripada unsur-unsur meragukan dan bertentangan dengan maqasid syarak. Sebagai contoh, riba yang bermaksud faedah melampau, gharar, zulmi iaitu zalim atau penindasan dalam maisir iaitu berunsur perjudian. Tulisan dan keadilan sistem perbankan Islam telah mengubah persepsi dan meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap sistem perbankan Islam di Malaysia. Oleh hal yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab setiap pengguna untuk membuat pilihan yang bijak dalam memilih sistem perbankan yang dapat menjaga hak sebagai seorang pengguna dari sistem perbankan konvensional yang bersifat eksploitasi dan manipulatif.